Jadi kita sambung kita punya nota fluid mechanics untuk bab 1. Okey, kat sini ada 7 subtopik yang kita nak tengok. Okey. Setiap subtopik ni nampak macam banyak kan, 7, tapi secara ringkas kita akan go through simple concept lah. Jadi kita akan kurangkan calculation dalam ni, tapi ada beberapa perkara yang kena ingat lah, okay, supaya kita boleh carry forward untuk chapter 2 nanti. So, fluid ni adalah satu benda yang sangat interesting lah. Bila kita study pasal fluid, banyak benda kita tahu. Okay, macam badan kita, 70% of kita punya body content is water. So, disebabkan kita banyak water content ni, kita sebenarnya banyak manfaatkan fluid ataupun water lah untuk kehidupan seharian kita. Contoh macam kita nak breakfast kan, kalau breakfast yang elok biasanya breakfast yang liquid base. Okay, sebab bila kita bangun pagi-pagi tu badan kita belum warm up lagi untuk digest benda yang berat. So kita sebenarnya digalakkan makan benda yang lembut lah supaya badan kita mudah digest. Lepas tu macam kalau kita stres, kadang-kadang kan kita teringin nak pergi tempat yang ada pantai, ada bunyi angin kan. So tu sebenarnya salah satu reason lah kenapa water ni sebenarnya ataupun fluid ni sangat menarik lah untuk kita kaji. Kalau kita tengok air mengalir kat pantai, kita boleh rasa tenang. Kalau kita pergi dekat sungai, kita dengar air sungai mengalir, air terjun mengalir pun kita rasa tenang. Okay, bukannya fluid mechanics ni kita boleh guna untuk fizikal saja, tapi dari segi emosional pun sebenarnya dia ada banyak benefit dia. So macam sekarang ni dalam engineering punya teknologi, kita potong benda yang tajam ataupun keras gunakan water. Kalau sebelum ni kalau kita guna pisau, kita kena asah pisau. So sekarang tak perlulah, kita gunakan fluid je untuk kita potong benda-benda yang keras ni. Lepas tu kalau macam teknologi yang akan datang, dia akan guna hybrid engine kereta. So sekarang kita ada kereta elektrik, kereta petrol, kereta diesel. So nanti akan datang mungkin kita akan guna hidrogen dengan oksigen. Okay, iaitu gas. Jadi apa dia fluid? Okay, tadi kita dah discuss secara ringkas dalam introduction. So definition of fluid ni standard lah. Okay, fluid is either liquid or gas. Ini definition yang paling senang. Dan kalau kita nak expand lagi, kita letak sedikit ayat dekat tengah-tengah ni. Fluid is a state of matter which either liquid or gas. Okay, kita boleh buat sampai situ je. Dan satu lagi, dalam fluid mechanics sebenarnya kita banyak guna definition yang ni lah. Okay, sebab kita nak tengok behavior of fluid flow kan. Macam mana fluid tu mengalir. So fluid mengalir ni sebenarnya ada dua cara. Okay, fluid. Okay, ada masalah kat sini, tak apa. Fluid flow ni ada dua cara. Satu dia daripada pressure. Okay. Satu lagi dia daripada shear stress. Okay. Shear stress ni simbol dia adalah tau. Macam tu Inilah shear stress. So ni definition kedua lah. And definition ketiga untuk fluid. A substance that deform continuously. Deform continuously maksud dia deform ni berubah bentuk. Continuously maknanya dia mengalir berubah bentuk secara terus. When applied by a shearing stress. Bila kita apply stress, kalau fluid ni, liquid dengan gas, molekul dia akan bergerak semua sekali dekat direction tu. Okay, dan dia tak akan patah balik sebab kita dah apply stress. Bezanya fluid dengan solid, kalau solid dia ada elasticity macam pembaris kan. Bila kita apply shearing stress ataupun apa-apa stress, dia bergerak. Tapi bila kita lepaskan stress tu, biasanya dia akan patah balik. Kecuali kita apply terlalu kuat, sampai satu limit, dia akan patah. So, waktu tu baru dia deform, tapi dia tak boleh patah balik ke state yang asal. So, kat sini ada sambungan dia yang saya cerita tadi.
Even though solid can also deform, but it doesn't deform continuously as fluid. Fluid dia akan mengalir continuously bila kita apply stress. Okay, this is explained by the kinetic theory of gas. Yang ni baca sajalah. Yang penting adalah kotak ni. Kita kena cuba ingat. Biasanya dalam soalan bab 1 ni dalam exam, dia akan tanya soalan yang mudah lah. Okay. Apa dia fluid, definition of fluid, apa kaitan fluid dengan shearing stress. Okay, kat sini ada jawapan dia. Dan kita punya kursus ni adalah nama dia fluid mechanics. Jadi fluid mechanics ni basically a branch of science that study the behavior of fluid. So behavior of fluid ni ada dua jenis. Satu bila dia at rest ataupun static fluid mechanics. Satu lagi in motion. Okay. Bila dia bergerak. Jadi mungkin ada orang confused lah. Macam kat sini ada beberapa term kan yang baru dia dengar. Shearing ni apa benda? Okay, stress ni apa benda? Jadi kat bawah ni ada nota tambahan. So stress ni sebenarnya dia adalah satu term untuk pressure. Okay. Jadi kadang-kadang dalam buku dia guna pressure. Kadang-kadang ada buku guna stress. Tension ni kita akan guna nanti dalam fizik. Okay. Macam mana kita nak kira tegang tali. Berapa tegang tali. Tapi ketiga-tiga term ni, stress, pressure, tension ni sebenarnya dia sama unit. Okay, senang kata dia sama lah maksud dia. Dan yang kedua kat sini adalah shearing stress. Apa dia shearing stress? Okay, so dekat muka surat sebelah ni dia ada explanation dia. Apa beza normal stress dengan shearing stress? Sebab stress sama dengan pressure kan. So pressure maksud dia adalah force bagi area. Kalau pressure yang normal, maknanya kalau macam katalah kita ambil objek bawah ni sebagai tangan kita, kita picit tangan kita. Okay, bila kita picit, dia adalah perpendicular kan, dia punya pressure tu. Ataupun 90 degree. So, itu adalah normal stress. Force dia perpendicular daripada surface area. Kalau shearing stress pula, beza dia, kita punya kulit ni seolah macam kita urut. Okay, bila kita urut, maknanya kita apply stress tu sama direction dengan kita punya kulit. Okay. Itulah maksud shearing stress. Force dia selari ataupun parallel. Okay. Satu parallel. Satu lagi perpendicular. Okay. Normal stress perpendicular. Shearing stress parallel. Okay, itulah dia punya perbezaan dia. Kat sini pun ada example seperti kita uli roti. Memang kita guna shear stress. Imagine a day full of fluid mechanics. So dalam kehidupan kita sebenarnya kita banyak apply lah fluid mechanics punya knowledge. Cuma kita tak perasan. Okay. Kita tahu benda tu. Air bergerak dalam pipe. Tapi sebenarnya kalau kita study dengan detail, banyak benda kita boleh ubah kita punya pipe ni. Contoh kalau kita tengok kat sini, pipe yang main pipe ni dia besar. Kan? Yang dalam ni kecil. Sinki ni. Okay. Okay, yang kecil. Okay. Jadi sebenarnya kalau ikut konsep fluid mechanics, dia punya mass flow rate dia sama tau. Pipe besar ni, katalah dia yang masuk pipe besar ni 1 kg per hour. Yang keluar kepada pipe kecil ni sama, 1 kg per hour. Tapi bila kita perasan, bila kita pasang pipe kecil, kita akan perasan pipe kecil ni biasa air dia keluar laju lagi. Kan? Kalau logik dia kalau pipe tu kecil, bila kita buka air, dia lagi laju daripada pipe yang besar, diameter dia. So, macam mana boleh macam tu? Boleh jadi macam tu? Nanti kita akan study. Dia ada dalam conservation of mass. Okay. Kalau kita nak buat gambaran dia macam ni lah konsep dia. Kita ada pipe besar. Biasanya kita buat D1. Kemudian dia pergi pada kecil. D2. So, kalau ikut conservation of mass, ni M1 kan? M2. Mass masuk sama dengan mass keluar. Kan? Kita cakap tadi 1 kg kan? Sama dengan 1 kg. Takkan tak sama. Kalau tak sama, maknanya mass dia tak conserve. Salah teori tu. So, kalau kita tukar mass dia pada mass flow rate.
Mass flow rate ni simbol dia adalah titik, kg per hour. Okay, so dia akan sama jugalah. 1 kg per hour, katalah kat sini dia sama juga dengan mass flow rate yang keluar. Mass flow rate ni kita boleh ganti dengan rho A V. A ni adalah area datang daripada diameter. Okay, area sama dengan pi d kuasa 2 bahagi 4 ataupun pi r square, mana-manalah. Okay, so mass flow rate ni kita boleh ganti dengan density, area 1, velocity 1. Kat sini ada V1. Kemudian dia akan sama dengan density, area 2, V2. So kalau fluid ni dia pakai air, so density dia mesti sama. Takkan air density dia berubah-ubah kan. Kita biasa pakai water 1000 kg per meter cube. Okay, so kita boleh matikan. So yang variable yang berubah kat sini dari segi diameter lah. Sebab tu bila area ni besar, velocity dia kecil. Sebab dia nak balancekan yang sebelah ni. Sebelah ni area dia kecil, velocity dia mesti besar. Itulah kaitan dia tadi yang saya cerita. Okay, nanti kita akan tengok secara detail. Kemudian dalam aircon, okay, yang kita rasa aircon adalah angin sejuk yang keluar. Tapi dalam aircon ni ada mekanisme lah untuk dia kawal udara sejuk tu datang daripada coolant. Dalam pipe ni banyak coolant, dia pump, kemudian dia singkirkan haba panas, kemudian liquid tu jadi sejuk. So kat sini ada fluid mechanic concept. Kemudian bila kita haus kan, kita minum air, ni pun fluid mechanic concept. Okay, macam mana kita sedut air ni, dia boleh masuk dalam mulut kita. Okay, so kita ada air. So bila kita sedut kat sini 1 ATM. So air ni mengalir daripada pressure yang tinggi kepada pressure yang rendah, secara logik lah kan. So kat dalam mulut ni sebenarnya kita create suction. Suction ni kalau dalam fluid mechanics adalah vacuum pressure. Katalah kat sini 0 atm. So pressure dekat luar ni tinggi, pressure kat dalam ni rendah. Okay, sebab tu air boleh masuk, okay, sampai mulut kita. Okay, ni semua nampak mudah tapi dia ada teori dia lah. So sama juga dengan vacuum, dalam ni dia create vacuum, kat luar ni 1 atm. Okay, so udara ataupun habuk tu dia akan sedut sekali dengan udara yang flow mengalir dalam ni. Okay, dalam kes ni fluid dia adalah gas, atas ni fluid dia adalah liquid. Kemudian kalau kita tengok orang yang design kapal terbang ke roket, dia punya roket ataupun kapal terbang punya bucu tu biasanya tirus ataupun tajam. So dia semua adalah aerodynamic. Even kereta-kereta baru pun kita tengok dia akan fokus pada aerodynamic. Bila aerodynamic dia bagus, maknanya kurang resistant. Maknanya kita bakar roket ni, lagi jauh roket ni boleh pergi kalau kurang resistant, berbanding kalau resistant dia tinggi. Kalau objek depan ni, dia punya muka ni satu blok macam ni, so akan banyaklah resistant dia, okay, daripada angin yang lalu. Okay, so permukaan depan ni akan tentukan aerodynamic dia. Kemudian kalau orang student mechanical engineering, dia akan belajarlah combustion engine. Okay, ni pun ada kaitan dengan fluid mechanics.